bersama saya lagi dalam Alright Nope Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ini dia sahabat semua, berita menfitnah, berita panas dan juga menggempakan. Seperti mana yang kita tahu, Anwar Musa baru sahaja masuk kepada Patipas, yang juga beliau dikenali sebagai Musang Berjanggut, sudah mula menjajah fitnah sahabat-sahabat semua. Benarlah kata orang, dalam masa sekelip mata kalau kita ikut orang yang salah ataupun orang yang bobrok, kita juga akan turut menjadi bobrok. Tapi kalau kita ikut kepada individu yang baik, kita akan menjadi baik. Tapi inilah kenyataannya. Ya, apabila Musang Berjanggut ini yang sudah pun diisytiharkan masuk PAS, hari ini sahabat semua telah pun membuat posting menfitnah dan juga menjajam fitnah terhadap kerajaan perpaduan hari ini. Begitu terdesak, begitu tertekannya mereka dengan menjajah perkara-perkara seperti ini. Jadi apakah sahabat semua, apakah yang dinyatakan ataupun fitnah yang dibuat oleh Musang Berjanggut ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nope Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita fitnah daripada Musang Berjanggut. Ini dia ya, posting daripada Musang Berjanggut ini sahabat semua. Katanya lagi, nah sekarang ada tukang pencucikan, sila cuci. So kalau kita lihat posting daripada individu ataupun Musang Berjanggut ini adalah berita satu berita portal yang mengatakan Kuhan mahu umat Islam hormati murtad, yaitu MP daripada Beruas pada masa kini. Jadi kalau kita lihat di bawah itu sekali, mereka cuba mengelirukan rakyat dengan mencuba untuk memasukkan kononnya jawapan daripada Datuk Ngakuham, yaitu MP Beruas, tarik 8 Jun 2023, dan diarahkan di soalan ini kononnya diberikan kepada Menteri Agama pada masa kini. Mereka cuba sambungkan satu berita dan juga jawapan terkini 8 Jun daripada Menteri Agama. Tapi sebenarnya sahabat semua, berita yang cuba disampaikan ataupun dimanipulasikan oleh Musang Berjanggut ini sebenarnya adalah berita pada tahun 2014. Ya, bukannya pada tahun ini. Ya, mereka cuba mengelirukan dengan meletakkan di bahagian bawah itu kononnya 8 Jun 2023. Itu adalah satu perkara ataupun cubaan mereka untuk membuat persepsi. Kononnya hari ini kononnya kerajaan hari ini tidak menghormati kepada agama Islam, kepada bangsa Islam Melayu dan sebagainya, sehingga kononnya soalan ini mahu untuk umat Islam menghormati murtad. Tetapi jawab sahabat-sahabat semua, berita ini disiarkan bukanlah pada tahun ini, melainkan pada tahun 2014 sahabat-sahabat semua. Jadi jelas kita boleh nampak betapa terdesaknya mereka sahabat-sahabat semua dengan membuat fitnah, tuduhan dan juga mengelirukan rakyat di luar sana. Ini adalah satu tindakan terdesak. Seperti awal tadi saya katakan, kalau kita masuk kepada parti yang baik, kita akan jadi baik. Tapi kalau kita masuk kepada parti kaki fitnah, dalam sekelip mata sahabat semua, dia sudah menjadi kaki fitnah. Itu dia. Dan kita lihat untuk petikan yang seterusnya. Ini dia. Boleh nampak? Alright, ini dia apa jawapan menteri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, katanya apa jawapan menteri berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan oleh Musang Berjanggut ini. Sebenarnya mereka cuma sambung petikan berita dan juga jawapan daripada Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama sahabat semua. Jadi jelas jawapan yang mereka berikan ini sebenarnya adalah soalan yang sebenarnya adalah soalan yang ini yang kita boleh nampak sahabat semua. Minta Perdana Menteri menyatakan bagaimana perkawinan seorang warga negara Malaysia beragama Islam yang berkahwin dengan seorang bukan Islam di luar negara secara sah apabila balik ke Malaysia dapat diiktiraf di Malaysia. Ini adalah soalannya, bukan berkaitan dengan perkara murtad itu sahabat-sahabat semua. Maksudnya memang bijak pandai mereka untuk cuba mengusingkan fakta. Dan daripada jawapan ini sebenarnya
Si YB Senator Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar memberikan jawapan. Apa jawapan yang diberikan? Katanya, perkawinan yang melibatkan antara Islam dan bukan Islam adalah tidak dibenarkan dan tidak diiktiraf di bawah undang-undang. So sebenarnya mereka cuma menimbulkan persepsi buruk ya kepada kerajaan hari ini. Kononnya tidak membenarkan isu-isu seperti ini, tapi sebenarnya sudah dijawab ya. Jawapan ini sebenarnya untuk soalan pada 8 Jun itu. Bukannya untuk persoalan ataupun karatan berita yang disiarkan pada tahun 2014. Jadi nyata mereka cuba mengelirukan rakyat, sahabat-sahabat semua, dengan cubaan untuk membuat persepsi buruk, persepsi jahat dan sebagainya. Jadi daripada ini kita mau melihat juga kenyataan daripada YB Fahmi ya. YB Fahmi, kalau kita lihat YB Fahmi membuat satu kenyataan untuk membalas ya ataupun memberi pencerahan berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah apa yang dinyatakan oleh YB Fahmi ya, boleh nampak? Okey, ini adalah pencerahan ya, pencerahan daripada YB Fahmi, Menteri Komunikasi. Katanya, khusus buat pihak-pihak yang sebar info untuk wujudkan persepsi. Katanya, kenapa tidak tulis tarikh berita Ngako HAM itu dari tahun 2014? Itu soalannya. Jadi, itu bukan berita sekarang. Kenapa tak tulis supaya jelas, kata YB Fahmi. Jadi jelas sahabat semua, apa sebenarnya tujuan pihak pembangkang, ahli PAS yang baru saja masuk PAS ini sudah menjadi kaki fitnah, menjajah fitnah. Soalnya di sini kenapa mereka tidak tulis berita ataupun keratan berita yang mereka siarkan itu sebenarnya pada tahun 2014 dan bukannya pada tahun ini, sahabat-sahabat semua. Apa yang mereka cuba lakukan di sini? Apa yang mereka cuba buat persepsi di sini? Sahabat-sahabat semua, jadilah bijak. Anda sendiri boleh memikirkannya. Yang kedua, soalan parlimen itu bertarikh 8 Jun. Dan memang sudah ada jawaban dari Menteri Agama pun. Boleh cari dalam website parlimen pun. Kenapa tak masukkan sekali jawaban Menteri? Terbaik ya daripada Fahmi Fadzil yang cuba menyangga cubaan untuk membina persepsi. Kononnya kerajaan hari ini membenarkan ya untuk Islam, umat Islam menghormati murtad. Tapi sebenarnya tidak. Perkara itu tidak diiktiraf di dalam negara kita. Ini adalah satu lagi cubaan untuk menjajah fitnah, sahabat-sahabat semua. Maka kata Fahmi Fadzil lagi, YB Fahmi, maka berhati-hatilah bila kita terima maklumat di media sosial, sahkan dulu apa yang disampaikan. Jangan hingga kita terlibat menyebar fitnah ciptaan pihak yang tidak bertanggung jawab, katanya. Jadi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan terus memantau dan bertindak untuk menangani isu 3R ini, kata YB Fahmi Fadzil. Apakah isu 3R itu, sahabat semua? Isu 3R itu ialah berkaitan dengan religion, race dan juga royalty, yaitu bangsa, agama dan juga hal raja-raja. Jadi jelas sahabat semua betapa terdesaknya mereka-mereka hari ini sehingga sanggup ya. Yang paling mengejutkan, baru semalam diiktihar, disahkan menyertai parti PAS, hari ini telah pun membuat satu posting menjajah fitnah, sahabat-sahabat semua. Begitu hebat, begitu pantas mereka menjadi jahat, begitu pantas mereka memiliki hati yang hitam dengan menjajah fitnah-fitnah seperti ini. Wow, memang inilah kepakaran ahli-ahli PAS seperti mana yang berlaku hari ini, sahabat-sahabat semua. Mereka akan sanggup melakukan apa sahaja demi untuk meraih sokongan, demi untuk meraih undi untuk PRN yang akan datang ini. Inilah pemimpin, politikus-politikus yang tidak bertanggung jawab, yang seharusnya ditolak oleh rakyat di luar sana. Fikirkan sahabat-sahabat semua. Itu pandangan dan pendapat saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan inilah menjajah fitnah yang tidak berasas, cuba untuk kelirukan rakyat dan sebagainya. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Alright, itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye.